Dan saya bawa ni sebab kita nak bercerita tentang pengorbanan, tuan-tuan. The job, kerja kita bukannya belum lagi berakhir. Kerja kita baru bermula. Kerja kita belum berakhir, kerja belum. Dan dia bukan kena Iswardi Morni seorang-seorang buat. Tak, saya ramai kawan-kawan. Saya percaya, saya punya grup ni ramai. Alhamdulillah. Daripada tak ada orang membantu sekarang ni macam-macam. Kita ada geng dari seluruh. Kita ada tim daripada seluruh, seluruh Malaysia. Saya pergi Terengganu, saya pergi Kelantan, Kedah, Penang. Lepas ni Selangor dengan Negeri Sembilan saya pergi. Kita nampak bahawa gerakan-gerakan itu ada. Tetapi kita nak kena koordinatkan gerakan-gerakan tersebut. Kan? Kita kena kerjasama, kita kena bersatu hati dalam nak menghadapi dan memastikan kita berada di sekeliling Anwar Ibrahim menjadi pagar-pagar dia. Kita ni pagar, tuan-tuan. Dan pagar inilah akan memastikan negara ini tak jatuh sekali lagi. Negara ini jangan jatuh sekali lagi. Ada orang kata, Ogos ini akan jatuh. Ni saya cerita, adalah Papa siapa tah, Bapak siapa lah yang cakap tu kan. Dia kata, kerajaan ini akan jatuh pada Ogos ini. Baik. Saya cerita, apa yang akan jatuh pada Ogos ini bukan kerajaan. Yang akan jatuh pada bermula Ogos ini, tuan-tuan. Ni saya cerita. Yang akan jatuh bermula Ogos ini adalah Perikatan Nasional. Ni bukan main-main, ni bukan cakap main-main. Sekarang ini, rival sudah ada di dalam bersatu itu sendiri di antara Hamzah dan juga Muhyiddin Yassin. Perebutan untuk nak jadi presiden itu sudah ada. Perebutan untuk nak berkuasa itu sudah ada. Okey, di dalam Perikatan Nasional. Now, di dalam PAS itu sendiri juga, pertembungan yang amat besar sekarang ini sedang berlaku. 3 negeri yang mereka menang ini, kebetulan, kita kata bukan kebetulan, tapi 3 negeri ini mereka yakin mereka akan sabu bersih. Tapi dalam yang sama, di Terengganu ada 2 kelompok. Kelompok yang tak nak Samsuri dan Haji Hadi, kelompok ustaz yang nak ustaz, ulama' tu mesti jadi pemerintah, bukannya profesional. Mereka nak kembali kepada kepimpinan ulama' tu. Wilayatul Fiqh, iaitu pemikiran Syiah, yang mana dia nak bawa pemimpin dia tu mesti daripada kalangan imamah. Itu dalam Syiah lah, tapi dalam PAS mesti daripada kalangan ulama, bukan daripada kalangan profesional. Pertemuan itu berlaku. Di Kelantan sendiri, pertemuan masing-masing nak jadi menteri besar, tuan-tuan. Sampai mereka tak boleh nak namakan siapa menteri besar mereka, kerana masing-masing duk cacah keting, kata orang Kelantan. Mereka lupa bahawa sebenarnya, di Kedah tak payah cerita lah. Saya kata, Mahfuz pula. Saya kata, Mukhris ada perancangan untuk nak menaikkan Mukhris jadi menteri besar. Yang mana orang tak percaya. Tak pulang lah, percaya tak percaya. So, pertembungan ini akan menyebabkan Bersatu dan PAS juga akan bertembung secara asas. Dan pada bulan Ogos ini, selepas PRN ini, kalau sekiranya penentuan kepada sama ada kerajaan ataupun perikatan itu masih utuh atau tidak, akan ditentukan oleh pilihan raya negeri ini. Pilihan raya negeri ini tidak akan mengubah apa-apa tentang kerajaan persekutuan. Kerajaan persekutuan tidak akan berubah. Tidak akan ada perubahan apa-apa dengan kerajaan persekutuan. Tetapi sebaliknya, yang akan berubah, tuan-tuan, adalah keyakinan grassroots, keyakinan pimpinan-pimpinan di dalam Perikatan Nasional itu sendiri. Sekarang ini Bersatu diketahui tidak ada grassroots. Ada di kalangan ahli-ahli PAS di Kelantan dan di Terengganu, terutama di Kedah, mengatakan mereka nak boikot pilihan raya terutama tempat di mana Bersatu bertanding. Mereka yakin calon mereka lebih layak untuk berbanding dengan Bersatu. Kita jumpa orang-orang yang tak puas hati, ada orang kontak kita yang tak puas hati daripada kalangan mereka. Dia kata, tolong hentam, dia kata Bersatu. Gladly, saya kata. Gladly, saya akan hentam. Tak sedar diri. Itu perkataan yang digunakan, geng tak sedar diri, dia kata. Dahlah tak ada kekuatan, dahlah tak ada jentera, dahlah tak ada duit, tapi berani demand kerusi. Tak utama di Selangor, tuan-tuan. Di Selangor, dia nak demand kerusi dan dia nak jadi menteri besar. Macam mana nak demand kerusi di Selangor, sedangkan grassroots pun tak ada, duit pun tak ada. Bukanlah tak ada langsung, ada, tapi tak sebanyak sebagaimana yang dijanjikan sebelum ini. Itu persoalan. Dan baru ini dia kata, ada orang tanya, KJ masuk macam mana? Dia offer pada KJ pun boleh fikir. KJ pun boleh fikir, tuan-tuan. Dan sekarang ini kita tengok bagaimana gerombolan yang bersama dengan Pakatan Harapan, Kerajaan Perpaduan ni tak ada isu. Kita tak ada isu sebenarnya. Kita tak ada isu yang terlalu besar. Kan? Malah UMNO sendiri pun dah menentukan calon-calon mereka.
Ni antaranya Zafrul, Tengku Zafrul. Pakatan Harapan tidak akan masuk campur dalam sebarang keputusan sekiranya Menteri Perdagangan Tengku Zafrul diangkat menjadi calon PRN. Pengerusi PH Selangor Amaruddin berkata, demikian kita minta mengulas desas-desus Bendahari UMNO Selangor itu bakal bertanding di PRN negeri yang akan datang. Pencalonan Tengku Zafrul tidak terlibat dengan PH. Itu di tangan UMNO dan juga BN. So bagi Pakatan Harapan kita clear. Daripada segi pembagian kerusi, daripada segi menentukan calon, kita serah masing-masing kepada siapa nak bertanding. Pada siapa nak bertanding? Isunya sekarang ini, sama ada mereka boleh, di Pakatan Harapan BN, Selangor settle. Negeri Sembilan settle. Even Pulau Pinang pun settle. Di Pulau Pinang lagi teruk tuan-tuan. Ni Perikatan Nasional, ni bukan PH. Perikatan Nasional lagi teruk. Bila mereka terpaksa bergaduh dengan gerakan. Perikatan Nasional di Penang, PAS dan juga gerakan sekarang ni bergaduh. Satu isu pasal nak buang penjawat awam hari tu, gerakan. Kemudian yang kedua, sekarang ini gerakan pergi tanya. Gerakan tanya soalan, dia tanya, apa yang PAS perjuangkan? Apa polisi PAS? Kan? Right. Saya bawa berita ni. Gerakan, PAS need to explain policies to non-Malay community, says gerakan leader. Ini berita hari ini, ada semalam. Gerakan is aware that policies in PAS led state stands in the way of Perikatan Nasional gaining the support of non-Muslim, which is worsened by the perception created by the coalition rivals. Gerakan Deputy Presiden Oh Tong Keong said this is especially in the case of Penang, which has been led by DAP since 2008. However, he said that even though PAS governed state implemented Islamic principle, this does not mean that non-Muslim rights are denied. It needs to be explained to the non-Malay community why they should accept PAS, even more so when policies instead governed by the Islamic Party concerns non-Muslim. FMT needs to ensure its campaign strategies. PN needs to ensure its campaign strategies safeguard the feelings of all communities, he told PN. Who also the Penang Gerakan chief did not go into specific about past policies in Kelantan, Kedah and Terengganu that cause for concerns for the non-Malays community. So bila saya kata boleh mengancam kehidupan corak hidup ataupun cara hidup orang bukan Islam, ada yang geng-geng cyber trooper PAS bantai saya. Tak puas hati. Ini gerakan sendiri cakap. Kena jelaskan. Sebab ada benda yang PAS lakukan sangat menakutkan orang bukan Islam, tuan-tuan. Sangat menakutkan orang bukan Melayu. So benda itu nak kena di-explain kan. Dan PAS tak nak explain benda ni. Dia tak nak explain benda ni sebab dia tahu. Apa saja yang disebut selepas ini akan kena pada diri dia sendiri. Akan kena pada muka dia sendiri. Akan kena templak dia sendiri, tuan-tuan. Alright. Ni kenapa saya kata demikian? Ini ada satu ulasan pasal seluar pendek. Perempuan pakai seluar pendek kena saman dekat Kelantan. Perempuan Cina ni pakai seluar pendek. Semalam saya pernah ulas benda ni. Dia pakai seluar tu dalam kedai dia. Dalam kedai dia. Yang pergi denda tak RM50 lah. Oh, RM50 je. Bukan isu tu. Isunya denda. Dan yang mendenda dia ni bukannya polis, tuan-tuan. Majlis Bandaraya. Baik, saya baca. Ini ulasan. Jangan larangan berseluar pendek hanya semasa PRN saja. Dr. Rosli Alani Abdul Kadir. Ulasan, banyak diperkatakan tentang saman yang dikenakan kepada seorang penduduk wanita bukan Islam 35 tahun yang juga pemilik kedai pakaian dikompaun oleh MBKB BRI, Majlis Perbandaran Bandaraya Islam Kelantan, Kota Baru kerana memakai seluar pendek di kedainya di Jalan Merbau, Kota Baru Sabtu lalu. Penjelasan telah dibuat oleh Yang Dipertua Rosnani Amin berkenaan kompaun yang dibuat di bawah 34 Sub 2 Sub B Undang-Undang Kecil Trend Perniagaan dan Perindustrian. Undang-undang ini menghendaki pemakaian seluar hingga bawah lutut kepada peniaga. Tentu sekali ianya mencipta kontroversi dan bakal diperkatakan. Tindakan ini menjadi perbualan hangat bukan setakat warga Kota Baru maupun Kelantan, malah dari semua kalangan masyarakat kaum di dalam negara, dan ini didapati di dalam medsos. Ini perempuan dia. Dalam konteks negara, langkah untuk mengurangkan ketegangan kaum serta menjana suasana yang sejahtera sama saja sama ada di Semenanjung atau Sabah Sarawak terus cuba diambil dan diterapkan. Keharmonian yang dipupuk ada kalanya diusik oleh satu tindakan yang tidak menunjukkan budi bicara dan teguran awal
Padahal ia bukannya satu undang-undang yang uniform dipakai di seluruh Malaysia. Padahal agama itu nasihat. Ini hadis ad-dinu nasihah. Agama itu nasihat untuk sama-sama kita mengingati. Bukan didahulukan dengan menghukum di saat ekonomi rakyat belum pulih dari kesan pandemik. Adakah pihak kerajaan negeri dilihat begitu sekali ingin mencari dan menambah pendapatan di kala pelbagai isu lagi termasuk parking terus menghantui mereka? Mungkin rakyat tertanya-tanya juga undang-undang lain yang dilihat berbunyi pada waktu tertentu sahaja. Seakan-akan dia akan dikuatkuasakan bila tempoh pilihan raya. Undang-undang pemakaian ketat, meninggalkan solat Jumaat dan pelbagai lagi dibuat sebelum ini seakan sepi tanpa disandarkan dengan program berterusan mendidik dan penguatkuasaan yang konsisten. Dan jangan pula dianggap mainan politik dalam menarik undi umat Islam dalam negara hingga seakan-akan Kelantan dilihat inilah kubu terakhirnya. Ditulis oleh Rosli Alani Abdul Qadir, Ahli Majlis Pimpinan Negeri Kelantan, PKR. Tuan-tuan, ini saya kata, ini contoh lah. Contoh saya sebut kan. Dah diulas, contoh saya sebut dan akhirnya benda ni yang kena jelaskan pada gerakan. Benda ni yang kena jelaskan pada orang bukan Islam. Oh tak payah Is, PAS tak perlu jelaskan pada orang Islam. Pergi mampus dengan diorang. Itu contoh, bukan saya cakap, ini walaupun cakap. Dan kau tak menggambarkan Islam yang sebenar. Dia ada satu bab di dalam Islam itu sendiri. Bagaimana besarnya dosa kita menyakiti orang bukan Islam yang berdamai dengan kita. Malah dosa itu lebih besar daripada kita menyakiti orang Islam. Oh, pandailah kau Is. Okey, tak percaya pergi check lah. Jangan, don't trust my words. You go and check yourself. Pergi tanya dengan ustaz ke apa, cari hadis tersebut. Ada buku dia. Qaradawi pernah tulis tentang buku ni. Walaupun ada orang tak terima Qaradawi, itu hal dia lah. Saya tak nak campur bab tu. Ada.